warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada lagu bagi lagu dulu lah. Pakai lagu semangat sikit Cikgu Ali Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Over to you Cikgu Ali. Okey, alhamdulillah. Okey, lagu best tu. Apa? Actually coach yang jemput saya dia tanya nak lagu apa. Saya tanya, saya pun tak tahu lagu tu lagu apa. Saya sebut lirik je. Apapun mereka bilang. Sebab kita dalam diet ni kan, selalunya memang banyaklah orang akan bercakap-cakap tentang perubahan kita dan apa yang kita lakukan. Okey, sebelum apa-apa saya nak teruskan topik hari ini. Saya nak mulakan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim OBC kerana menjemput hari ini untuk saya berkongsi satu topik yang memang sangat berkait rapat betul lah dengan saya. Sangat berkait rapat, dan saya tahu hari ini mungkin rakan-rakan yang di dalam online coaching ataupun guest yang ada, terutama rakan-rakan di dalam online coaching lah tengah booster kan. Booster ni satu benda yang kita tengah cleansing diri kita, and then you all selalunya ready untuk cheat day ataupun treat day ni selepas booster, betul tak? Ataupun sebelum booster, selalunya selepas booster kan. So saya rasa satu tajuk yang sesuai untuk sama ada berada di dalam program ataupun tak berada di dalam program pun, ini salah satu tajuk yang sangat sangat sesuai lah untuk anda, iaitu mengenai treat meal ataupun cheat meal. Ataupun anda pernah dengar kata-kata yang sebelum ni, cheat day ataupun cheat meal. Macam-macam lah orang dalam diet ni dia akan dengar cheat day, cheat meal, treat day, macam-macam istilah. Okay, so untuk anda saya nak sesuaikan istilah tu dengan betul, supaya anda faham apa gunanya istilah ni di dalam proses diet kita. Okay, saya boleh share screen boleh? Cikgu Ali dah aku host, boleh ke? Cuba. Boleh. Boleh cuba. Okey. Today on the audio hotline, we're going to be talking about a... Mana nak ni? Sekejap. Mana? Okey, jumpa dah. Okey, sekejap Sebelum tu jemputlah rakan-rakan yang lain. Kalau anda ada link OBC ni, jemput. Sebab ini satu, walaupun yang tak duduk dalam online coaching ke, kawan-kawan yang nak start diet ke, this one is tajuk hari ni sangat penting supaya anda tahu apa yang anda lakukan tu betul ataupun tidak, ataupun anda nak lakukan, anda nak start diet ni betul ataupun tidak. Okay. Okey, boleh nampak? Boleh Okey, alhamdulillah. Warna kuning terang sikit supaya anda nampak, boleh fokus. Okey, hari ni kita nak
cerita tentang treat meal versus cheat meal. Rupanya ada perbezaan di antara treat meal dan cheat meal ni. Mungkin anda pernah dengar sebelum ni cheat day ke, cheat meal ke, treat day ataupun cheat meal. Mungkin anda rasa itu hanyalah istilah kepada selepas kita diet and then kita nak happy, betul tak? Nak happy, nak makan lah kan. Tapi insya-Allah saya nak cuba rungkaikan apa yang sebenarnya is it treat meal versus cheat meal ni. Sebelum tu saya nak kenalkan dirilah kepada anda semua yang berada pada OBC pagi ni. Okey. Siapa saya? Nama penuh saya Ali Karimi bin Dahlan. Bukan orang Iran, orang Perlis. Nama macam Iran sikit lah. Tapi orang Perlis. Berasal daripada Perlis, Perlis Indra Kayangan. Tapi bukanlah golongan Kayangan. Bukan kluster Kayangan. Alhamdulillah, kita kluster diet, kluster sihat. Okay. Umur saya 39 tahun. Walaupun nampak macam tua sikit, tapi masih muda lagi. 39 tahun, Alhamdulillah. Saya mula program, saya mula untuk start diet lah, senang cerita. Saya start program seperti yang rakan-rakan join mungkin dalam online coaching ataupun apa-apa program diet. Saya start program diet saya yang pertama pada bulan April 2010. Lama dah tu. 2010. 4 bulan pertama saya turun dalam 12 kg. 4 bulan pertama tu 12 kg, kemudian saya start nampak perubahan and then saya mula seriuskan diri. Dan 11 bulan saya turun lebih kurang 40 lebih kg lah, 40 kg ke 40 lebih kg. Mungkin ada di antara anda yang first time tengok kat sini, turun 40 kg macam mana Cikgu Ali sebelum ni? Ada siapa tak first time kat sini? First time yang tak pernah tengok Cikgu Ali ni macam mana sebelum ni? Okay. Sebab saya cerita saya turun 40 kg kan, and then saya nak lagi. Ada lagi tak? Saya first time, ada lagi. Wih, banyak yang first time. Masya-Allah. Okey, sabar nak kongsi. Okey. Ini saya sebelum. I'm a happy fat man. Saya seorang orang gemuk yang sangat happy, kan? Happy. Happy. Kalau anda tengok gambar ni, saya buat ikut turutan. Saya memang daripada kecil seorang yang gemuk lah, senang cerita. Mak saya cerita saya dilahirkan dengan seberat 4 kilo. 4 kg, memang cabi lah. Kalau dulu cabi, sekarang ni dah normal kan. Budak-budak keluar cabi tu dah normal. Tapi dulu kalau budak keluar 4 kilo ni kategori besar lah. Dan pembesaran tu terus menerus sampailah masya-Allah. Terima kasih. Pembesaran saya tu daripada umur 1 hari sampailah sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun membesar dan saya berada dalam kategori fat man, orang gemuk ataupun budak gemuk lah. Daripada kecil budak gemuk dipanggil. So dalam kampung tu orang pelik bila ada seorang budak gemuk. Jadi macam-macam lah gelaran kepada saya kan. Memang daripada kecil, even darjah 1 pun berat saya hampir 60 kg kan. Darjah 1 pun hampir 60 kg. Dan seluar waktu tu tak adalah seluar untuk budak-budak besar ni, tak ada. Waktu saya tu, zaman saya, seluar untuk budak-budak yang besar ni kira ganjil sikit lah. So ayah saya dia bawa pergi tempah, buat seluar tempah sebab saya gemuk dan pendek. Gemuk dan pendek kan. Dia ada orang dia besar dan tinggi kan, tapi saya kategori gemuk yang pendek. Sekarang pun saya pun tak tinggi, rendang, kategori lelaki 163. 163 tu kira kategori pendek lah. Kalau saya berbadan besar boleh nampak kebesaran tu. Okey. Dan alhamdulillah saya happy dengan makanan apa yang
apa yang diberi oleh keluarga, oleh mak saya. Keluar dulu balik rumah ni. Kemudian apa saja, dan sehinggalah dia kalau tak dapat makan ayam goreng tu, kalau tak ada ayam goreng tu dalam meal mak sediakan kan, memang mengamuk lah. Dia merajuk lah macam-macam kan. Upin Ipin. Boleh. Kena makan ayam goreng. Lalu kena ada ayam goreng. lah. Oleh sesuatu. Masih sekejap. Siapa tu? Okay. And then sampailah saya masuk sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, memang duduk dalam keadaan seorang gemuk, fat man. Jadi saya dah biasa dah. Orang kata sekarang ni kan, kalau mungkin anda pernah dengar mengenai body shaming. Betul tak? Pernah dengar tak body shaming? Yang sekarang ni kalau kita sebut sikit mengenai orang gemuk je, mungkin ada orang akan tegur, kata body shaming kan? Sebab apa? Sebab kuantiti orang gemuk sekarang terlalu banyak. Terlalu banyak. So dia orang ni jadi satu grup yang satu grup yang dia orang mulalah jadikan kita ni, dia orang mulalah mengeluarkan gemuk tu satu body shaming. Jangan tegur aku gemuk. Kan? Jangan kata aku gemuk. Kau body shaming aku. Tapi saya duduk dalam zaman yang ramai budak-budak kurus, ramai orang-orang yang kurus, yang badan elok, dan saya seorang aja gemuk. Kan? Body shaming tu daripada cikgu, orang kampung, kan? Semua body shaming, hampir setiap keadaan, kan? Pergi ke kantin, pakcik kantin, kau cukup ke tak ni nak makan sepinggan ni, kan? Jadi benda tu malu sebagai orang gemuk ni. Saya daripada kecil menerima gelaran, macam-macam gelaran lah. Ni ada orang Encik Jibon. Betul ke Yati? Jibon ke Jebon? Okey. So saya daripada kecil memanglah macam-macam lah. Karipak kan, karipak bulat kan. Kalau makcik-makcik tu panggil karipak. Kalau Aku cari dengar. Okey. Kalau angka kalau kedai runcit kan, pergi dia akan panggil topui. Nak apa? Dia panggil topui ya. Tahu topui? Topui ni budak gemuk lah dalam bahasa Cina. Betul tak? Coach Diana. Topui tu dalam bahasa Cina topius. Topui ya. Kalau uncle kalau kat kampung saya, dia akan panggil topui ya. Binatang-binatang ni memang penuh, macam-macam jenis binatang yang besar-besar ada dalam gelaran saya. Even dah besar, saya ada satu kawan sekumpulan lah, grup kawan-kawan gemuk ni, kan? Sampai dia orang menggelarkan diri sendiri, aku beruang sun bear, hang beruang ni beruang ni. Jadi semua 5 orang kawan, 5 beruang. Jadi macam-macam jenis binatang lah yang saya orang gelarkan saya, kan? Femau. Yang the best, ada yang paling best sekali, kan? Yang saya rasa macam teruk sangat ni kan. Orang panggil aku macam ni. Saya pernah pergi makan, ada satu situasi lah, kemudian saya berjalan, ada seorang budak ni, dia lalu dekat saya, mak dia bawa dia pegang tangan budak lagi. Kemudian dia tunjuk kat saya, Patrick. Saya pun, benda apa Patrick ni kan? Saya tak tahu langsung pasal ni tu Patrick tu apa. Saya tahu kartun tu, tapi saya tak tahu nama Patrick tu ditujukan kepada saya. Dia panggil Patrick. Lepas tu kawan-kawan saya ketawa. Dia orang ketawa saya, pasal apa budak tu panggil aku Patrick? Ni kira dah besar tau, bukannya waktu saya sekolah rendah. Kemudian kawan-kawan pun beritahu lah, hang tak tengok ke kartun SpongeBob tu? Kan Patrick tu kan gemuk. Budak tu panggil hang Patrick lah.
Waktu tu memang saya rasa terasa hati sangat. Sampai budak kecil pun saya terasa hati. Sedangkan kawan-kawan memang tak pernah panggil, jaranglah kawan-kawan gelarkan. Kalau kawan sekolah menengah, dia orang ni memang tak panggil nama dah. Kat saya, dia orang panggil gemuk je. Saya pun dah biasa dengan perkataan gemuk. Dan kalau dia orang tanya, gemuk mana gemuk? Macam tu lah. Kalau masuk dorm ke kan, masuk asrama, gemuk mana gemuk? Jadi benda tu dah jadi kebiasaan. That's why saya sebut saya ni happy fat man. Kan? Happy fat man ni maksudnya kita cuba happykan diri walaupun kita duduk dalam keadaan yang kita sebenarnya kita tak suka situasi tu. Kan? Sehinggalah kalau tengok gambar ni masa saya nak pergi ke Sabah, mak saya hantar, arwah mak saya hantar. Kan, badan yang besar, kemudian kahwin, jumpa jodoh. Kan? Jumpa jodoh pun berat yang sangat besar. Bini kecil je, bini 39 kilo, saya 120 kilo. Suku berat badan. Dan alhamdulillah lah isteri pun tak adalah memilih kan. Saya pun seronok, memang seronok lah. Boleh orang kata, yelah orang gemuk boleh dapat isteri yang yang orang kata kecil, cantik apa semua kan. Memang kita rasa, alhamdulillah ada juga orang nak kat aku. Sebab memang ramai saya tahu, ramai kawan-kawan ataupun orang gemuk kat luar sana, dia ada masalah bab jodoh ni. Kan? Even dalam customer saya, kan? Ada customer saya dalam program yang diputuskan tunang, kan? Disebabkan berat badan. Diputuskan tunang, dia jadi down, and then dia nak masuk ke dalam program ni untuk buktikan sesuatu. Jadi saya merasai benda tu, dan saya tak pernah lah putus tunang apa, tapi saya pernah lah ditinggalkan oleh awek-awek yang nak lelaki yang handsome kan. Jadi alhamdulillah akhirnya Allah temukan jodoh dengan isteri saya. Dan kemudian ada anak. Bila start ada anak ni, barulah timbul satu perasaan dalam diri saya, I need to change. Kan? Tapi masih lagi tak sedar. Masih lagi tak ada tindakan apa-apa. Yang ada waktu tu pun ingat rasa macam sesak nafas sikit ke ataupun ada masalah sikit mulalah senaman. Dan pergilah jogging. Biasa orang kebiasaan kan. Kalau anda kebiasaannya anda sebelum ni, kalau anda nak turun berat, confirm anda akan beli basikal ke, beli kasut jogging ke, apa-apalah alat-alat sukan. Kalau sekarang ni tengok orang skipping, kita pun belilah tali skipping. Kan? Saya pun macam tu. Sebenarnya orang kata trend ni bukannya trend sekarang, trend daripada dulu lagi. Kan? Trend daripada dulu lagi, asal ni je orang akan cari bab sukan dulu. Yes, sukan memang penting. Dan saya memang alhamdulillah walaupun saya gemuk, disebabkan saya gemuk daripada kecil, saya jadikan motivasi dalam diri saya. Saya kena buktikan bahawa saya ni tak macam orang gemuk yang lain. Kan orang gemuk lain suka tidur. Saya suka tidur juga. Tapi saya cuba aktifkan diri. So daripada kecil saya berusaha untuk buktikan bahawa saya ni boleh bersukan. Walaupun cikgu hanya suruh ambil bawa air je ke ataupun tunggu dekat, kan kita nak masuk nak main bola ni. Dah beli kasut apa semua, sekali jurulatih tak apa hang duduk dulu. Kan? Duduk dulu, kawan minta air hang bagi. Jadi bermula dengan tu sampailah cikgu kesian dia bagilah jadi keeper. Kan? So keeper lah seumur hidup. Orang gemuk ni biasalah dia akan jadi keeper semua hidup. Jadi saya belajarlah jadi keeper semua hidup. Dan alhamdulillah saya cuba untuk yakinkan diri dengan bersukan lah. Walaupun bersukan tapi masih lagi gemuk. Dan ini gambar saya beberapa bulan sebelum saya memulakan day one di dalam program. Ada tak rakan-rakan yang di dalam ni, bulan ini adalah bulan 9 ni adalah bulan pertama dia, ataupun dia baru bercadang nak masuk program Oktober, kan? Nak jadikan program Oktober day one dia. Ada tak? Siapa yang first time bulan 9 ni first time
dia join program ataupun untuk turunkan berat. Masya Allah, ada yang first time. Bulan pertama buat comeback. Alhamdulillah. Wih, banyak juga yang first time. Okay. Saya day one, untuk memulakan day one saya ni mengambil masa yang sangat lama. Hampir hampir setahun lah untuk saya mulakan day one saya. Dan pelbagai-bagai cara. Isteri sediakan oat lah, macam-macam lah. Sampailah sehinggalah saya jumpa satu coach ni yang dia panggil saya, dan inilah day one saya timbang. Kan? Nampak kalau tengok muka daripada awal tu senyum, kahwin senyum, ada anak senyum, kan? Lepas tu dah mula yang 120 kg ni senyum dah tak ikhlas lah. Kan? Because saya sangat-sangat berada dalam situasi yang sangat sakit. Yang pada umur yang muda 26 tahun, 27 tahun tu ni sangat sakit. Kan? Tapi tak sedar. Kita tak sedar. Kita duduk atas kerusi tiba-tiba tertidur. Kan? Itu satu benda yang macam nak makan orang. Okey, kemudian inilah day one, dan alhamdulillah setelah saya buat perubahan, saya join program, saya bukan menjadi orang yang hanya happy, tapi I am a better man. Saya jadi orang yang lebih baik. Allah susun saya jumpa duduk dalam satu program yang circle dia sangat positif. Orang keliling, rakan-rakan sesama customer, coach, ada mentor. Jadi semua tu menjadikan saya seorang yang lebih baik. Saya bukannya jadi sekadar happy saja, tapi saya jadi orang yang lebih baik. Orang gemuk pun, orang yang makan tak jaga pun dia happy. Sebab tu dia makan tak jaga. Kan? Tapi kita nak jadi orang yang lebih baik. Bukan sekadar happy saja, kita nak jadi orang yang lebih baik. Kan? Dan alhamdulillah Allah susun saya jumpa program ni, saya jadi orang yang lebih baik. Saya dapat ilmu yang lebih baik, banyak ilmu yang saya timba selama 11 tahun ni. Dan pagi inilah saya nak berkongsi dengan anda proses journey yang saya lalui. Kan? Saya nak kongsi dengan anda, jika anda ini bulan pertama dan ini mungkin booster anda yang pertama, so how you want to cheat this month. Dan mungkin anda dah disiplin. Okey, dah disiplin selama 21 hari. Kan? And then disiplin dah berapa hari dah booster? 2 hari hari kedua booster. Kan? Hari kedua booster. Dah disiplin hari kedua booster, and then tak sabar nak masuk cheat day punya fasa. Kan? So hari ni saya nak bercerita dengan anda, adakah cheat day? Adakah kita boleh sebut cheat day, kita boleh sebut cheat meal ke, treat day ke, treat meal ke? Okey? Sebelum tu anda kena ingat satu benda. Okey? Turun berat ini ialah satu hijrah. Ingat turun berat ni dia satu hijrah. Supaya anda faham. Kan? Dia bukan sekadar kita just nak tengok turun 20 kilo sono. Tak. Dia satu hijrah. Hijrah apa? Hijrah daripada, kalau kita faham maksud hijrah kan, hijrah ni daripada sesuatu yang kurang baik kepada sesuatu yang lebih baik. Kan? Kepada sesuatu yang lebih baik. Okey. Kalau turun berat, kita hijrah daripada pemakanan kita yang berlebihan, yang kita ignore, yang kita ignorance tentang pemakanan. Kita tak tahu pun makanan yang baik ke, makanan tak baik ke, kan? Semua asalkan halal. Kita lupa bab dalam Islam sebut halalan thayyiban. Kan? Jadi ini adalah hijrah daripada pemakanan yang berlebihan dan yang kurang tayyib, dan juga hidup kurang aktif kepada yang lebih baik. Kita bukan nak ubah 180 darjah, tapi kita cuba berhijrah sedikit demi sedikit dengan ilmu, yang ada. Timba ilmu dan kita hijrah sedikit demi sedikit. Okey. Okey, kita tengok. Ini istilah cheat day. Istilah cheat day yang anda biasa dengar sebelum ni. Okey. Ini saya cuba saya cari mengenai istilah ni. Istilah ni kalau dalam
dalam mazhab-mazhab fitness ataupun nutrition lah, ataupun coach-coach pemakanan kan. Cheat day ni adalah di dalam diet di mana kita akan minum ataupun makan sesuatu yang di dalam yang dilarang sepanjang kita rejim kita punya diet tu. Rejim ni macam ganas sangat pula. Tapi kalau online coaching bukan rejim kan, kita enjoy betul tak? Tak adalah sampai stres apa semua kan. Tapi ini di dalam diet lah yang sedang dilakukan dalam satu hari. Kita cheat day satu hari, sama ada berlebihan kalori ataupun yang tiada kualiti untuk kita punya diet. Ini maksud cheat day. Okay. Satu lagi dipanggil cheat meal. Cheat meal. Ini tak ada kaitan dengan tajuk kita tau, tapi saya nak jelaskan anda istilah yang kita biasa dengar, yang orang diet selalu sebut sebelum kita join the program ke kan, ataupun sebelum ilmu-ilmu yang umum kita dengar. Okay. Cheat meal ni istilah di dalam di mana kita makan ataupun minum sesuatu yang dilarang dalam kita punya diet yang sedang kita lakukan dalam satu meal je. Cheat day satu hari, cheat meal satu meal. Kan? Sama ada berlebihan kalori ataupun yang tiada kualiti untuk kita punya diet. Tapi yang kita nak yang kita nak belajar hari ini iaitu treat meal versus cheat meal. Kan? Apa tu treat meal, apa tu cheat meal? Okey, saya ada baca satu di dalam headline kan. Beza di antara treat meal dan cheat meal ni. Beza dia sebenarnya asas dia adalah psikologi. Kan? Psikologi. Kalau anda tengok balik yang saya sebut tadi, turun berat adalah hijrah. Kan? Adalah hijrah. Maksudnya kita nak ubah cara hidup kita. Kita nak ubah suasana hidup kita. Kita nak ubah suasana sekeliling kita. Dewan itu adalah satu hijrah. Jadi orang yang tak ready untuk berhijrah ni kan, dia hanya buat sesuatu tu dengan sementara je. Kan? Jadi kat sini kita nak tahu beza treat ataupun cheat. Kan? Sebab perkataan ni dari segi psikologi dia main peranan. Dia main peranan kepada kita punya mindset. Is it treat ataupun cheat? Kan? Apa tu treat? Apa tu cheat? Okey. Ini beza treat vs cheat. Okey. Treat ni kalau kita tahu, treat ni kalau kalau dalam makna dia lah, meaning dia, dia lebih kurang macam hadiah. Kan? Kita dapat treat, kan, hadiah. Ataupun pleasure, kepuasan. Kepuasan, healing. Treat ni healing. Kan? Kelegaan kepada kita. Dan treat ni selalunya memberi kegembiraan. Betul tak? Kalau kita dapat treatment apa-apa, kita akan gembira. Kan? Kita dapat hadiah apa-apa, kita gembira tak? Kita gembira kan? Kalau kita dapatkan hadiah. Kalau kita hadiahkan kepada diri kita, kita gembira tak? Kita hadiahkan sesuatu yang kita suka, kita akan gembira. So treat adalah satu hadiah, kepuasan, kelegaan yang memberi kelegaan. Kan? Cheat pula, kalau kita ni makna dia penipuan. Kan? Cheat tu adalah tipu. Kan? Dalam cheat ni ada tak jujur. Kan? Dan selalunya bila berlaku penipuan ni, kita akan rasa bersalah. Adakah orang tipu dia tak rasa bersalah? Kan? Selalu nalurinya benda yang salah, tipu ke ataupun contohlah kan, kita tipu kita tipu tak masuk kelas ke. Kan? Kita cakap kat mak kita masuk kelas, tapi kita tak masuk kelas. Kita tipu. So sebenarnya jauh di sudut hati kita rasa bersalah. Kan? Jadi kalau anda masukkan istilah-istilah ni, kan, anda kena masukkan dengan betul supaya mindset kita akan jadi tepat dengan diet kita. Sebab diet ni benda baik. Takkan kita nak masukkan perkataan yang ada unsur tipu, yang ada unsur tak jujur, yang menyebabkan kita rasa bersalah. Kan? So ini beza dia dari segi istilah, treat dan cheat. Ini saya tunjuk macam mana anda boleh cheat day, cheat. Ni cheat meal. Okey. Kisahnya macam ni lah orang yang diet kat luar sana. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis makan brokoli saja dengan ayam. Kan? Memang
disiplin lah, strict diet, puasa 18 jam, 21 jam. Datang hari Sabtu kan, disebabkan dengan istilah cheat je, dia rasa okey, inilah hari aku nak apa, nak bagi tak jujur dengan diet kita lah kan. Dia tak tahu kata cheat tu adalah ketidakjujuran, satu penipuan. Tipu kepada siapa? Tipu kepada badan kita lah kan. Jadi Sabtu Ahad dia pulun makan, pulun, lepas tu mulalah tanya coach, kenapalah aku tak turun berat. Selalunya orang tak ada coach lah yang macam ni kan. Sebab kalau ada coach, insya-Allah tak jadi macam ni. Kalau duduk dalam program yang baik, insya-Allah tak jadi macam ni. Jadi kebanyakannya bertanya-tanya di dalam grup, grup diet, grup suku, grup 3 suku, grup 4 suku, grup 5 suku kan. Macam-macam lah grup yang kita tanya, kenapa berat aku tak turun, kenapa itulah, kenapa inilah kan. Padahal siapa pun tak tahu apa dia makan. Tak ada pemantauan, tak ada meal plan, tak ada grup, tak ada circle, tak ada ilmu, tak ada kelas, tak ada OBC seminggu 3 kali kan. Jadi benda tu dia hanya bertanya je. Dia tak tahu nak tanya diri dia, otak pun 3 suku dah. Dia tanya orang lain kan. Dia tanya dalam grup, dia tanya dekat ni. Jadi benda tu menyebabkan dia punya ni lagi stressful kan. Dia lagi stres, dan itulah yang berlaku diet 365 hari. Siapa pernah tahu diet 365 hari ni, dia diulang-ulang. Tahun 2020 nak turun berat, tak turun juga. Tahun 2021 lagi 3 bulan ni, masih lagi, malah bertambah-tambah lagi kan. Macam itulah berulang-ulang because of your mindset. Dan mindset ini salah satu yang kita kena set dengan betul. Okey. Okey, ini ciri-ciri treat. Kita dengar tadi treat tu apa? Hadiah kepuasan, kelegaan. Dia bukan hanya kepuas je, bukan hanya untuk puaskan diri je, tapi memberi kelegaan. Kita rasa tak bersalah kan. Jadi ciri-ciri treat meal, satu yang selalu saya ajar kepada saya punya customer, treat meal mestilah kita lakukan 1 meal sahaja kan. Dan sama ada seminggu sekali ataupun 1 bulan. Dalam masa 21 hari tu, hari yang ke 22 ke, ataupun kalau ada booster kan, hari yang terakhir booster ke 1 hari ataupun 2 hari. Okey. Ini bukannya 1 meal sehari Jangan setiap hari pula 1 meal cheat, 1 meal cheat. Takkan jadi. Okey. Maksudnya pada hari treat meal tu kita ambil 1 meal dalam hari tu. 1 meal sahaja. Ataupun setiap minggu ada 1 hari kita nak buat treat day kita kan. Dalam tu kita masukkan 1 treat, 1 treat meals. Okey. Kemudian kuantiti kalori, ciri-ciri treat meal ni, kuantiti kalori mestilah tidak melampaui batas kan. Contohlah nak treat meal, okey, nak treat tapi nak makan tengah hari nasi kandar, boleh nasi kandar. Siapa nak treat meal nasi kandar kan, tak ada masalah. Tapi janganlah kat situlah ayam, daging, udang, semua kuah sampai tak nampak nasi. Itu berlebihan. Kuantiti kalori yang melampau. Kuantiti kalori yang melampau. Tak ada masalah kita nak. Saya pun selalu treat nasi kandar. Tapi tak adalah sampai berlebihan. Kita masih lagi menjaga kuantiti dia. Kemudian kalori yang kita ambil kalau kita nak treat, dan make sure kalori yang berkualiti kan. Kalori yang berkualiti, masih lagi duduk dalam density makanan tu, dalam density yang high in protein kan. Kalau ada fat tinggi, make sure density makanan yang kita nak treat tu adalah yang good fat kan. Contoh anda diet ni, anda cuba untuk tinggalkan daging kan, sebab ada orang yang dia cuba untuk tinggalkan daging kan. Tinggalkan daging sebab daging banyak dengan lemak tepu kan. Jadi untuk 1 treat tak salah untuk anda ambil contoh lamb chop kan. Lamb chop high in protein
Kan walaupun dia ada fat tapi high in protein. Lamb, kambing, kambing kan mempunyai lemak yang baik, yang kurang kolesterol. Jadi kita pilih lamb chop, kan? Itu satu treat meal yang sesuai. Dah 21 hari makan, mungkin anda makan ikan je, kan? Ataupun anda zigzag ikan dengan ayam, cuba nak tinggalkan daging. Sebab sebelum ni kan kita yang mengganggu diet kita ataupun susah untuk kita turun berat, kita bincang-bincang dengan coach cakap cuba tinggalkan daging. And then kita try, alhamdulillah keputusan kita menurun, nampak berat kita menurun, lemak kita menurun. So apa yang dicadangkan oleh coach tu tepat. Jadi kita pun nak bagilah treat, sebab kita dah usaha, kita teringin juga nak makan kan, daging-daging ni teringin juga. Jadi kita jadikanlah satu masa ataupun dalam satu hari itu satu meal kita ambil, kita cari kalori yang berkualiti, high in protein, ada fat pun ambil yang good fat. Okey. Kemudian yang soalan-soalan tu nanti MC boleh tolong ni tak, nanti saya cuba jawab. Okey, kemudian kita elak treat waktu dinner. Sebaik-baiknya kan, kalau anda nak treat meal, jangan jadikan meal dinner untuk kita treat. Yes, saya tahu. Tadi Ustaz Salahuddin pun ada kongsi kan. Selalunya memang dinner lah yang paling meriah. Mana ada orang makan tengah hari meriah kan? Dinner lah meriah selalunya. Bawa family pergi makan, shell out tu mana ada orang makan shell out tengah hari. Orang makan shell out malam-malam. Kan? Tapi seeloknya kita cubalah elakkan treat kita tu pada waktu dinner. Okey, ada lagi. Hari treat meal kita tu, kita kena start sarapan kita dengan sarapan yang sihat. Sebab when you start with bad food, kita akan lepas tu kita akan jadi tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak kawal lah. Kan? Dia akan jadi cheat lagi. Dia dah tak jadi treat dah. Dia akan jadi cheat. Kalau you start dengan awal pagi dah start yang tak ni, lepas tu anda akan trigger untuk cheat pula. Dia tak jadi treat dah. Dia akan jadi cheat. Kan? Okay, kemudian kalau boleh elak simple sugar. Elakkanlah simple sugar yang tak ada ataupun yang kalori kosong. Okey, lepas ni. Saya ada tertinggal ni. Ada ciri-ciri cheat meal. Tak apa, nanti saya share. Okey. Elakkan kalori yang kosong. Okey. Kemudian tanya diri kita. Kita deserve ke tak? Banyak orang dia lupa, dia ingat dia deserve je. Kan? I deserve to eat. I deserve to cheat meal. I deserve to treat meal. Tanya diri. Yang simple, yang kalori kosong ni contoh macam air karbonat, air yang hanya ada gula dan ada perasa je. Kan? Itu kalori yang kosong. Elakkanlah daripada benda tu sebab memang tak ada manfaat langsung. Selalunya treat ni kita elakkanlah benda yang tak memberi manfaat ataupun tak menambahkan kebaikan kepada kesihatan badan kita. Itulah orang panggil kalori kosong. Dia ada kalori tapi tak ada kosong ke tak. Kan? Kemudian tanya diri, deserve ke tak? Berbaloi ke tak aku nak ambil ni? Kan? Kalau anda tak tahu you deserve ataupun tidak, okey, plan dengan coach. Kan? Duduk dengan coach, tanya coach. Kan? Hubungi coach. Okey coach, hari ni hari last booster ni. Esok saya nak cheat day. Kan? Apa yang saya deserve for me untuk cheat day? Kan? Deserve ke tak? Kalau you memang cheat hari-hari, you memang treat hari-hari kan, bagi hadiah hari-hari, itu dah bukan treat dah kalau setiap hari. So you not deserve it. Saya cakap terus terang lah, untuk orang yang nak treat meal ni ialah orang yang dia tak bohong diri dia setiap hari. Kan? Siapa yang hari-hari ada kantoi, hari-hari kantoi, itu tak perlulah. Tak perlu. You cuba back to basic balik, cuba follow plan balik dengan disiplin, and then baru you layak untuk
untuk bagi treat kepada kepada diri, kan? Kalau contoh kita dalam kelas kan, kalau orang yang tak masuk, budak yang tak masuk kelas, setiap hari tak masuk kelas, ataupun ada kelas dia masuk, ada kelas dia tak masuk, ada kelas dia masuk, ada kelas dia tak masuk, kan? Adakah dia deserve untuk kita bagi hadiah pada dia? Kan? Adakah dia deserve untuk kita bagi tahniah, awak seorang pelajar yang baik, seorang pelajar yang rajin, seorang deserve tak? Tak deserve. So kalau you dalam diet, you asyik cheat je diri, cheat je setiap hari, you tak deserve lah untuk sesuatu yang special. Sebab bagi saya, kalau setiap hari kita bagi sesuatu yang kita rasa special, itu dah bukan eksklusif. Kan? Itu inklusif. Kan? Itu inklusif. Yang eksklusif ni, kan? Eksklusif ni adalah sesuatu yang special. Ada hari special yang kita nak bagi sesuatu yang special untuk diri kita. Kan? Perubahan diet ni adalah mengubah makanan sihat menjadi inklusif. Makanan sihat tu setiap hari. Tapi makanan yang tak berapa sihat ni, kita jadikan dia eksklusif. Kan? Setahun sekali ke, setahun sekali teruk sangatlah, sebab kita ada hari raya, ada hari raya haji, kita ada kita ada birthday anak. Kalau ada anak 10 kali birthday. Kan? Birthday isteri, kan? Anniversary isteri, anniversary perkahwinan. Kalau ada 4 kali anniversary. Setahun. Kan? Jadi itu eksklusif. Kalau you ada banyak hari-hari yang eksklusif macam tu, so you kena tanya dirilah. Tanya diri deserve ke tak. Kan? Dan kita plan dengan coach. Kan? Contoh bulan ni, okay coach, bulan ni hari tu saya dah ada birthday anak. Dah ada birthday anak. Saya dah makan berlebihan sikit. Jadi deserve tak saya nak ambil nak cheat meal untuk selepas booster ni. Kan? So coach yang tahu proses anda. Jadi inilah yang paling ini sekali adalah deserve ke tak kita nak kita kena plan dengan coach. Adakah kita layak ataupun tidak. Okey. Saya nak tunjuk ciri-ciri cheat meal cheat ni jap. Terlepas gambar. Ini dia. Okey. Share dia. Okey, boleh nampak? Ke saya ada share tadi? Tak ada kan? Ini ciri-ciri cheat meal. Ciri cheat meal ni selalunya tak ada kualiti langsung. Kita makan tu sesuatu yang tak ada kualiti. Kan? Teringin dengan air, contohlah, isteri ni lah nak minum teh ais, kan? Teh ais. Bagi saya, kalau you semata-mata nak diet, nak treat, nak cheat atau nak treat semata-mata untuk teh ais je, tadi rugilah. Rugi. Kan? Tak ada kualiti. So cuba kita bagi sesuatu yang lebih berkualiti. Empty calorie memang kita tak deserve untuk ambil. Jauhkan, elakkan, sebab tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kualiti dalam dia. Kan? Kemudian semua meal kita nak cheat. Daripada pagi, petang, malam, snacking pun kita nak cheat. And then kita bernafsu semua jenis trigger food. Hari kita nak treat tu semua jenis kita nak balun sekali. Ni cheat meal. Cheat meal ni semua benda dia nak ni. Hari tu jugalah nak minum Starbucks, hari tu jugalah nak makan KFC, hari tu jugalah nak makan macam-macam lah. Kan? Nak teringin tengok akak ni post gambar kek, itulah nak makan gambar kek. Kan? Ini ciri-ciri cheat meal yang selalu orang yang kita lakukan sebelum ni. Kemudian kita masih lagi terbawa-bawa attitude makan yang lama. Kan? Ini bukan hijrah, tak hijrah. Kita tak nak hijrah. Kita duk bawa lagi attitude lama. Kita rasa macam 21 hari tu satu paksaan untuk diri, untuk berubah. And then datang hari cheat, kita pun cheat lah sehabis-habisan. Itu attitude makanan lama, makan yang lama. Kemudian tak rujuk coach. Kan? Kebanyakannya macam inilah kesilapan dia tak rujuk coach. Tak rujuk coach ataupun tak ada langsung coach yang nak tunjuk dia. Dia cheat sesuka hati je. Saya cakap terus terang, kebanyakan even customer saya yang melakukan cheat meal ni, begitulah mereka.
berulang-ulang kali. Turun naik, turun naik, turun naik, lalas tak masuk dalam grup. Lepas tu kembali balik kepada ni asal. Setiap tahun macam tu. Sebab you rasa you nak cheat, kan? Ubah selepas ni kepada treat. Kita nak treat diri kita. Kita nak bagi satu hadiah kepada diri kita. Okey. Share balik. Jap. Okey. Okey. Okey, kenapa kita bagi treadmill? Kenapa? Dalam diet kita perlu rasa seronok dan bersemangat untuk kita lakukan. Jika kita terlalu menahan diri, kita akan mudah putus asa. Selalunya orang yang terjun ke dalam diet yang strict ni, memang kita nampak ada orang yang berkesan, tapi tak adalah mencapai seperti yang kita nampak di dalam grup coaching ni. Satu dunia, berjuta-juta orang mempunyai result, kerana kita bukan menahan diri, kita nak ubah diri. Banyak orang dia menahan diri, sebab tu bila dia tak dapat sesuatu, dia akan mudah dia putus asa. Malahan biasanya orang yang putus asa ni dalam usaha nak turunkan berat, dia akan mengalami penambahan berat lebih cepat daripada biasa. Sebab diet stres, kortisol banyak keluar, and then bila dia stop, itulah yang akan menyebabkan badan naik berkali-kali ganda. Okay, so kebaikan treadmill, satu, dia bantu kita untuk mengawal keinginan. Ingat, bukannya boleh makan makanan yang kegemaran. Treadmill ni bukan boleh makan makanan kegemaran, tapi mengawal keinginan kita terhadap makanan kegemaran. Kalau kita tengok ciri-ciri treadmill tadi, kita kena pilih satu jenis yang sesuai untuk kita. Kemudian dia nak mengurangkan tekanan kita di dalam program yang sedang kita ikuti. Mungkin bagi yang first time, contohlah anda mungkin bulan 9 ni pertama kali anda join group coaching, walaupun anda rasa seronok, tapi yalah, satu perubahan ni sebenarnya memberi tekanan juga. Bukanlah sampai stres, tapi kita rasa ada tekanan untuk kita buat perubahan. Jadi treat ni untuk mengurangkan tekanan. Macam saya bagi contoh tadi, orang yang dia cuba untuk tak makan daging, and then berkesan untuk dia, kemudian ada tekanan kat situ, dan dia cuba luahkan tekanan tu di dalam treadmill dia makanlah lamb chop, kan. Kemudian dia lebih praktikal untuk jangka masa panjang, sebab kita bukan tak boleh langsung makan makanan lain, kan. Bukan tak boleh langsung, banyak makanan halal kat luar sana, tapi kita kena makan, kita cuba pilih yang halal dan thayyib. So dia lebih praktikal. Bila kita selalu lakukan treadmill ni untuk jangka masa panjang, untuk untuk kita punya diet jangka masa panjang, dia lebih membantu. Ini terbukti. Siapa yang selalu cheat meal, kan, sampai sekarang memang saya cakap berulang-ulang macam tu je kehidupan dia. Naik berat, turun berat, naik berat, turun berat. Tak duduk dalam situasi yang, tak duduk dalam ni yang betul. So tak praktikal. Walaupun you diet, duduk dalam program coaching, kan, tapi nama program coaching, tapi you tak nak di coaching. Tak nak di coaching. Nak treat pun tak tanya coach. Tak baca pun topik mengenai treadmill ni. Kan ada topik kan dalam grup. Anda tak baca pun. Main buat-buat pandai aja. Jadi tak praktikal untuk anda. Okay? Kemudian dari segi psikologi, kita akan menjadi lebih bersemangat untuk kembali diet. Sebab bila kita ambil secara tak berlebihan ni, kita akan start balik. Okay, tomorrow, esok aku start balik, bermula balik. Kan? So itu kebaikan treadmill ni. Okay. Ni last. Supaya anda tahu, kan, apa pun dalam hidup kita ni, ini ada ayat Al-Quran daripada surah Al-A'raf. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, kemudian makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita janganlah berlebih-lebihan. Yes, makanan sihat memang wajib untuk diri kita. Kalau kita nak makan tak sihat satu hari, make sure you follow
treadmill yang saya ajar ni. Kan? Supaya kita tak berlebih-lebihan. Sebab itulah bila kita berlebih-lebihan, banyak benda tertutup. Rezeki kita untuk dapat berat badan yang ideal, kesihatan yang baik, semakin tertutup. Dia berpusing-pusing dalam rabak yang sama. Kan? Tak keluar-keluar rabak. Pusing kan. Sebab kita berlebihan. So ingat, nak makan, boleh nak makan apa-apa je, jangan melampaui batas. Apa yang saya kongsi dengan anda mengenai treadmill ni, supaya anda tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas. Dan kita berada atas landasan yang Allah suka. Allah sebut Allah menyukai Allah tidak menyukai orang yang tidak berlebih-lebihan. Jadi confirm lah, Allah suka orang yang tak berlebih-lebihan ni, orang suka. Allah suka. Okey? So itu saja. Mungkin saya ada masa tak nak jawab soalan? Ada coach. Ada. Thank you coach Ali. Tadi ada orang tanya kita pasal kalau nak buat steamboat, boleh ke nak untuk kita nak makan cheat day atau treat day ni? Boleh. Tak ada masalah. You ambil yang ni. Okay, steamboat. You nak makan steamboat kan? You ambil yang point ini. Kalori yang berkualiti, high protein, good fat. Okay, steamboat ni, kalau you tahu apa keinginan you yang dalam steamboat tu sebenarnya? Adakah udang, sotong, ketam? Yang itu kita teringin juga kan, tapi kebanyakannya orang teringin fishball. Kan? Crab stick. Kan? Shrimp ball. Yang perasa udang, perasa itu, perasa ini. Kan? Semua tu perasa. So you kena ada ilmu, tahu bahawa benda tu tak ada apa-apa manfaat pun. Dia hanya tepung. Tepung yang diletakkan perasa. Perasa ketam, perasa ikan, perasa ni. Kan? Jadi kalau you nak makan steamboat, kan, make sure tak ada makanan-makanan yang macam tu. Beli je ikan siakap, kemudian apa lagi? Ikan siakap masuk ke dalam steamboat? Kalau you biasa ambil Maggi, tukarlah kepada suun. Kan? Ataupun you cari mi yang rendah konjac ke kan? Konjac mi tu yang tak ada karbohidrat tu, itu pun boleh. Ambil yang berkualiti, tapi apa orang kata, suasana makan tu nampak satu treat untuk kita. Kita ambil yang high protein, sotong, udang, yang betul-betul udang lah. Kan? Coach tak mampulah nak beli udang, tak payah. Tak payah treat kalau tak mampu sangat. Kan? Kalau so kita ubah benda-benda yang kita mampu. Kan? Make sure, sebab kemampuan ni bagi saya, orang kalau nak sihat, bila dia sakit, you akan keluarlah semua benda untuk menyelesaikan sakit tu. Kan? You akan keluar semua benda, tak kisahlah duit ada berapa pun dalam bank, kita akan cuba untuk ni. So make sure nak makan steamboat, kalori yang berkualiti. Elakkan yang fishball tu kan. Ataupun you kurangkan fishball tu. Kan? Nak makan juga, teringin juga fishball tu, you kurangkan. Okey, ada lagi tak? Boleh dapat tak? Coach Ali ada buat exercise apa-apa? Saya alhamdulillah memang senaman sepanjang ni ke? Sepanjang journey dan sekarang Kalau sekarang ni saya banyak kepada berjalan kaki. Kan? Sebab saya rasa berjalan kaki tu efektif, and then kemudian saya buat senaman HIIT. Saya pun alhamdulillah Allah bagi keizinan untuk saya pernah ambil sijil mengenai HIIT ni. Kan? Jadi saya tahu HIIT adalah senaman yang sangat efektif untuk orang yang sibuk. Sebab dia jangka masa pendek. Kan? 20 minit je maksimum. Kalau 30 minit tu dah bukan HIIT dah. Itu hot dia panggil. Dia makin panas lah. Dia bukan HIIT dah. Saya banyak buat HIIT. Okay? Kemudian dan jalan kaki. Jalan kaki ni sebab untuk jantung kita lah. HIIT ni untuk hypertrophy. Untuk kita punya muscle, nak jaga kita punya muscle. Sebab kalau you all contoh berbasikal sampai beratus-ratus kilometer pun, kita akan gunakan otot yang banyak. You akan kurus kering. Saya tak suka kurus kering. Saya pernah kurus kering. Masa first saya turun berat, saya rajin berbasikal beratus-ratus kilo. Ustaz Man pun tahu. Kan? Sampai kurus kering. Sampai
coach manis kita dengan Ustaz Man tengok saya daripada luar kan. Ustaz kata tengok Cikgu Ali tu. Dah kurus dah. Kak Ma kata tak nak ah, nampak macam penagih dadah. Sebab kurus sangat kan. Jadi itulah dia panggil ilmu. Kita akan belajar satu-satu dan alhamdulillah sekarang ni saya buat senaman yang betul-betul efektif. Kan? HIIT. Saya buat senaman HIIT ataupun Tabata lah paling senang kalau you nak buat, boleh buat Tabata. Ada suami orang tu dia tanya, suami Linda bukan suami saya. Suami Linda tanya, macam mana nak dapat six pack? Nak buat six pack. Okey, six pack simple je. 80% pemakanan, 20% senaman. Okey, banyak orang ingat 20% senaman tu okeylah senaman yang saya boleh buat je lah. Tak. Kalau you nak kepada six pack kan, senaman tu mestilah senaman yang efektif untuk you dapatkan six pack tu. Kan? Sebab bahagian perut kita ni adalah bahagian yang paling sikit otot. Kan kalau you perasan lah kan, kaki kita akan cepat jadi elok, cepat kurus, cepat turun lemak, bahagian leher ni cepat, kan? Bahagian atas ni cepat, tapi bahagian sini susah sikit. Sebab kawasan kita ni kawasan yang kurang, kawasan perut ni kawasan yang paling kurang paling kurang otot. Sikit je otot. Jadi pemakanan kena betul, kan? Kena betul. Kemudian maksudnya make sure makanan kadar setiap nutrition tu, karbohidrat kita tahu berapa jumlah karbohidrat yang kita nak ambil. Kemudian senaman tu yang membina kekuatan perut. Yang membina kekuatan perut. Buat planking, buat ni, tapi kena gabung lah. Kena gabung dengan senaman kardio dengan senaman yang membina kekuatan perut, insya-Allah. Saya pun satulah saya nak bagi tahu, six pack ni dia tak kekal semua hidup. Kan? Setiap tahun tak kekal. Orang yang anda tengok kekal nampak dia six pack tu, itu dia nak masuk pertandingan. Kan? Ataupun jadi orang yang masuk pertandingan pun selepas pertandingan dah tak ada six pack dah. Dah hilang dah, ditutup oleh lemak sikit kan. Jadi bila dia nak turun, dia buatlah. Dia ni kan. Saya sendiri pun sepanjang 11 tahun ni adalah 5 kali. 5 kali yang saya betul-betul fokus. Kalau you all nak betul-betul six pack, you kena betul-betul fokus. Kalau you rasa six pack tu satu benda yang mengujakan you, okay, make sure betul-betul fokus. And then dah dapat gambar sekeping, lepas tu janganlah gemuk balik. Maksudnya nak hilang six pack pun tak apa. Kan? Nampak biasa balik pun tak apa. Okay. Kena requalify, yes. Betul, Coach Lan. Six pack pun kita kena requalify sebenarnya. Okay, ada lagi tak? Dapat ke? Apa IG Cikgu Ali? IG saya. Ya. cikguali.official. Okay, cikguali.official. Yes. cikguali.official. Boleh follow. Ada lagi. So diorang dah tahulah, kita semua kat dalam group ni, dalam sembang-sembang breakfast ni, kita dah tahulah apa benda kita nak cheat meal. Kan Cikgu Ali? So Cikgu Ali plan nak treat meal apa? Minggu ni. Minggu ni, bulan ni. Bulan ni bulan ni fikir-fikir lagi, tapi isteri saya ada bagi tahu lah. Dia dah ada beli dah sesuatu yang dia nak cheat. Tapi tak boleh bagi tahu lah, nanti saya show, saya tunjuk. Surprise kan? Yang kawan-kawan kita dekat dalam ni plan dah nak makan apa? Cuba tuliskan kat situ. Cuba saya nak pergi fine dining. So saya tahu dah apa benda yang saya nak kena makan, yang saya boleh makan, dan of course yang kita rasa exclusivity gitu kan. Saya nak cerita, ada satu saya nak share. Ada orang nak makan tu. Okay. Contoh you all nak makan makanan fast food, kedai fast food. Deserve tak kita nak treat makanan fast food? Kan? Sebenarnya banyak orang tengok saya, oh Cikgu Ali makan McD, Cikgu Ali ni. Sebenarnya saya nak masuk McD pun saya menilai treat yang sesuai untuk saya. Bukannya kita main ambil je, nak burger ni, nak burger tu, nak itu, nak ini, tak. Kan? Bukan semua. Contoh you all nak makan nasi lemak McD lah. Saya bagi satu contoh. Siapa suka nasi lemak McD? Orang mesti suka kan? Tak suka? Ada orang dia suka nasi lemak McD. Saya suka. Saya suka makanan fast food ni, saya suka, tapi saya cuba sesuaikan dengan saya punya keperluan. Kan? Nasi lemak McD tak ada masalah sebenarnya. Cuma pemilihan kita. Kan? Jangan pilih yang ayam goreng, pilih yang ayam cutlet.
GCB cutlet, yang GCB tu kan, dia better sikit sebab dia tak deep fry kan. Yang lain tu kemudian makanlah pada waktu tengah hari. Simple. Dari segi kalorinya taklah berlebihan sangat. Kemudian dari segi kualitinya mungkinlah kurang kualiti sikit. Mungkin lebih garam kan, ada lebih gula ataupun yang lain-lain. Tapi kita boleh ubah benda tu. Itu contohlah. Okey. Kalau macam suka makan salad Subway tu, macam mana ya nak gantikan mayo tu semua tu? Kalau salad Subway punya salad. Okey. Kita suka mayo, suka apa lagi? Thousand Island. Kalau nak cheat day lah kan. Hari ni nak cheat day sauce je. Bagi saya itu satu bukan satu treat lah kalau kita nak treat dengan sauce. Kan? Tapi kita cuba tanya coach kan, sauce apa yang paling okey. Bagi saya, kalau nak treat lah kan, you nak makan salad Subway, you nak treat dengan salad Subway tu, okay, ambil sos, nama dia Chipotle. Chipotle. Chipotle ni salah satu sos Mexican, asal Mexican saya rasa, yang dia lebih sihat daripada gravy-gravy yang lain lah, daripada sos-sos yang lain. Chipotle salah satu pilihan yang sihat. Bukannya pilihan sihat boleh ambil hari-hari tau. Kalau you nak ni boleh ambil Chipotle. And then mayo pun tak ada masalah actually. Mayonnaise tak ada masalah sebab mayonnaise ni dia high in fat, tapi fat tu datang daripada telur kuning telur. Yang bagus juga. Cuma kita kawal lah. Kita kawal. Kita tahu benda yang high in fat kita kawal dia punya kuantiti. Kalau high in sugar tinggalkan teruslah. Air gas apa semua kat Subway tu jangan ambil lah, tak payah. Merugikan. Nana ada yang cookies tu kan, yang besar tu kan? Cookies. Cookies bagus ke tak? Nak ambil? Boleh. Tak ada masalah. Itu bagi saya selalu cakap tak ada masalah ni. Bukan maksudnya hari-hari you boleh makan cookies tu. Ataupun seminggu sekali nak makan cookies tu. You kena, bila you duduk dalam program, you tahu kan, satu you follow me plan. And then you ada coach. Hanya coach saja yang tahu you deserve atau tak. Kan? Kalau you turun pun 100 gram, kan, tiba-tiba Cik Min nak makan cookies. Teringin nak makan cookies, tak deserve lah. Kalau saya, tak deserve kot. Kan? Cuba cari benda lain yang lebih ni lagi. Takkanlah sebab cookies kita stres. Kan? Rugi sangatlah kita jadi hamba Allah. Kalau sebab cookies yang kita stres. Rugi. Okay? Tapi ada lagi satu soalan ni. Banyak soalan. Macam mana kalau kita as parents makan secara sihat tapi anak-anak kita masih kecil, perlukan makanan lain atau macam mana? Okay, saya senanglah nak cerita sebab anak-anak saya alhamdulillah kan, isteri saya seorang yang agak tegas sikit buat pemakanan lah kan. Even laki dia sendiri pun dia marah kalau makan berlebihan. Walaupun coaching ni saya yang tapi dari segi dalam rumah ni memang anak-anak saya daripada dia orang kecil kan, nutrition memang full lah kan, sampai dia orang dah jadi barista lah, boleh buat sendiri shake yang lebih sedap daripada saya. And then bab pemakanan kalau kat luar kan ataupun dalam rumah memang dia orang tahu makanan yang tak sihat ni ataupun apa-apalah contoh macam nak beli McDonald's ke kat dia orang, nak beli KFC ke kat dia orang, semuanya datang daripada hak saya. Saya yang tentukan. Saya yang beli. Kan? Dia orang takkan request. So kalau contoh teringin, kalau datang rumah saya ni rumah yang paling sunyi dengan makanan lah. Tak berapa banyak sangat makanan. Orang datang pun boleh bagi timis je. Ataupun protein bar. Jadi anak-anak cuma ada roti pun roti hijau. Jadi dia orang dah terbiasa dengan kalau lapar je pergi ambil roti wholemeal tu, ambil peanut butter, sapu peanut butter makan je tu. Itu memang dia orang punya dah ni. Saya tak pastilah nak nasihatkan ibu bapa yang yang sedang dalam proses nak sihat untuk anak-anak yang macam mana. Maybe you cuba ubah. Satu first ubah diri kita sendiri dulu. Kemudian kita terapkanlah ilmu yang kita dapat kan mengenai air kosong ke kan? Sebab kita ada hak sebenarnya untuk menahan. Kan? Contoh anak kita nak minta air apa-apa, kita ada hak. Kan? Gunakan ketegasan anda sebagai ketua keluarga, gunakan anda punya
ni tu sebagai ibu bapa. Kan kalau kita tak nak anak kita tengok YouTube berlebihan, kan, tengok benda-benda yang tak elok, pemakanan yang tak elok pun kita kena halang. Kan? Kita kena cuba halang. Walaupun tak semua kita boleh halang, tapi cuba kawal dan cuba halang. Itu je kot. Betul. Thank you very much Coach Ali. Ada apa ni, makan apa ni, keep consistent. Ada lagi kata, okey, saya ada nampak satu sepasang parents ni, anaknya 8. Jadi apa yang mak dengan ayah dia makan, itulah yang anak-anak dia makan. So kita kena tengok balik peti ais kita, Cikgu Ali. Betul. Peti ais saya alhamdulillah ada buah. Ada buah-buah aja. Kemudian ada buah-buahan lah, buah-buahan banyak. Kemudian ada kimchi. Iaitu kimchi. Kimchi tu as a untuk perut lah kan. Ada prebiotik. Even you tahu air Vitagen. Vitagen tahu? Kan? Vitagen pun anak-anak saya tahu beza Vitagen dengan satu lagi Yakult. Saya tak beli air-air yang biasa. Dia orang takkan minta Vitagen because ni sorry saya sebut brand sikit. Sebab Vitagen dia kurang kualiti dan sangat tinggi gula. Dan saya untuk kesihatan perut dia orang selain daripada elo apa semua kan. Saya selalu beli Yakult. Yakult yang warna putih yang kurang sugar tu. Yakult banyak dia punya bakteria baik sesuai untuk kanak-kanak. Thank you very much. Okay, kita dah tak boleh nak ni lagi, tapi tengok 5 years mama ubah lifestyle, anak pun ubah. Yang paling best terangkan bab lemak dekat anak-anak. Dara terus takut. Tanya parents. Kita pagi ni kita bukan belajar cheat meal, treat meal je, kita belajar parenting juga. Kan? Best kan hari ni? So thank you very much Cikgu Ali kerana sudi berkongsi online breakfast club pagi ini. Sangat-sangat awesome, banyak benda yang kita dapat belajar kan. Siapa rasa, saya dah nampak dah macam-macam makanan yang kita nampak tadi, saya scroll down, scroll up balik. Banyak, ada nasi kandar, nasi Arab, lamb chop, apa lagi? Nandos, nak makan sate, mukbang. Okay, mukbang dengan mindful ya. Sate. Siapa nak makan sate? Ni ada orang nak makan sate juga. Sate pun you kena pilih sebenarnya. You pilih sate yang kurang hangit. Tahu yang kurang hitam-hitam tu. Jangan ambil yang hitam-hitam tu. Makanan bakar pun kita kena elakkan yang ada arang-arang tu. Itu carcinogen punya makanan. Betul tu, ada carcinogen kat dalam. Saya pun baru first time tahu pasal chipotle ke chipotle ke, saya tak tahu macam mana nak sebut. Bukan chipotle, chipotle. Chipotle. Saya belajar lagi something. So, terima kasih Cikgu Ali. Sangat-sangat awesome. So, anda kita nak yang nak makan steamboat ke apa ke, boleh buat je sendiri kat rumah. Pastikan garam, manis, masin, yang tu kita yang kawal. Siapa pegang kunci rumah? Siapa pegang kunci dapur? Tulis kat situ siapa pegang kunci dapur? Saya pegang, mak pegang. Tak ada yang anak-anak kita yang pegang. Okay, bukan orang luar yang pegang. Sebab kunci pintu rumah kita yang pegang. Jadi kunci dapur mesti kita yang pegang, kan? So kita kena buat betul-betul. Kita kena jaga apa yang kita nak masukkan dalam periuk tu. Kan? So sambil-sambil kita nak masak, kita selawat. So kita rasa kita nak bagi orang lain makan dengan seronok, dengan rasa lebih berkat. So selawat banyak-banyak. Itu pun salah satu tips juga tu, kan? So terima kasih Cikgu Ali. Nanti lain kali boleh kongsi lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, kita hari ni hari Rabu, kita ada banyak aktiviti. Lepas tu ni dah hujung-hujung ni, kita betul-betul pecut untuk dapat result yang baik. Okay, mindset kita nak turun berat adalah untuk sihat. Okay, kita nak sihat dan apa yang kita dapat sihat tu, kurus tu bonus, kan? So alhamdulillah, insyaAllah, maafkan timing kita lari sikit, tapi it's okay sebab kita banyak belajar hari ni. Okay, kita balik, kita apply, kita kongsikan dengan kawan-kawan kita, family member kita. Hari Jumaat ada satu topik yang juga menarik. Kita jemput ada 200, tadi saya nampak 300 orang. So kalau kita jemput seorang saja kawan kita,
Okey, kalau kita panggil 10 orang, yang datang seorang, kita dapat jadikan partisipan dalam ni 600. Percaya ke tak percaya? Kalau tak percaya, cubalah dulu. Okey, kita cuba invite, nanti dapat seorang, kita dapat penuhkan dewan kita hari Jumaat. So, okey, terima kasih everyone. Jom kita sambung dengar lagu tadi. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Bijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku takdir. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di Everyone, belakang jumpa hari Jumaat. Assalamualaikum.